Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar untuk menulis laporan ya. Laporan, 报告, laporan. Baik. Mari kita lihat bersama-sama dan belajar cara-cara untuk menulis laporan ya. Jadi laporan kita pada hari ini berfokus kepada lawatan. Lawatan. 我们是唱广哦，有各式各类的报告， ada pelbagai jenis laporan, tetapi fokus kita pada hari ini ialah untuk menulis lawatan ya. Untuk menulis lawatan. Berikut merupakan format lawatan. Ingat ya, untuk format lawatan kita ada 3 yang penting, ataupun kita boleh kata 4 yang penting kalau kita pecahkan ya. Perkara pertama ialah untuk menulis laporan perlulah menulis tajuk. Ini tajuk. Ya, 有题目, 标题 ya. Tajuk ya. Yang kedua, kita perlu menulis perenggan untuk laporan tersebut. Perenggan pertama mulakan dari tepi. 第一段从旁边开始. Kemudian 01 baris, ini 01 baris, 01 baris, 01 baris. Sebenarnya kalau tidak 01 baris pun tidak mengapa, tetapi sekiranya kita 01 baris, jadi laporan kita akan kelihatan lebih kemas ya. Okey, yang pertama tulis tajuk, yang kedua tulis perenggan. Perenggan pertama mula dari tepi. Perenggan kedua, ketiga dan seterusnya kamu perlu kosonglah satu perkataan ataupun kosong sedikit ya. Jarakkan sedikit. 隔一个字才写新的一段. Okay? 只有第一段是从旁边这边写. Baik. Yang ketiga, sekiranya anda sudah menulis sehingga perenggan terakhir, 写到最后一段了, kosonglah 2 ataupun 3 baris. Kemudian tulis laporan disediakan oleh 是谁准备的这个报告. Laporan disediakan oleh koma. Supaya kita tidak terlupa, pada baris yang sama tulislah tarikh anda bila anda menulis laporan tersebut. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah tarikh di sini dan tarikh di bawah ini adalah berbeza. Mengapa? Tarikh di atas ini menunjukkan bila lawatan tersebut diadakan. 这一个日期是几时我们去参观. Tarikh di bawah ini pula menunjukkan bila laporan ini ditulis. 这个日期是几时我们写这个报告. Okay? Jadi ini dahulu. Tarikh ini akan berlaku dahulu kerana laporan menulis perkara yang sudah berlaku. 报告是写已经发生过的，所以这个是后来的日期了。注意日期ya, beri perhatian kepada tarikh. Baik, setelah laporan disediakan oleh, tanda tanganlah di bawah sini, sungkiat, okay, garis, dan anda boleh tulis Yap Sungkiat di sini, ya, Yap Sungkiat. Nama anda sendiri dalam huruf besar, letak kurungan ya. Kemudian tulislah anda merupakan setiausaha. Kerana setiausaha pada kebiasaannya akan menulis laporan. 是秘书写的哈. Kemudian persatuan sejarah dekat sini. Persatuan sejarah. Apakah nama persatuan anda? Koma. Lepas tu apakah nama sekolah anda? Dan noktah. Itu dia format dia. Yang pertama tajuk. Kedua perenggan. Perenggan pertama mula dari tepi. Perenggan kedua, ketiga dan seterusnya. Kosonglah satu perkataan. Yang ketiga di bahagian sini. Laporan disediakan oleh nama anda, tanda tangan, nama anda, semua huruf besar, jawatan iaitu setiausaha, nama persatuan atau kelab, dan nama sekolah anda. Pada barisan yang sama dengan laporan, kamu tulislah tarikh anda. Ya, tarikh anda. Menulis laporan tersebut. Baik, kita akan dengan tajuk laporan. Untuk menulis tajuk laporan ada 2 cara. Yang pertama,
tulislah tajuk seperti yang terdapat dalam buku teks. Ya, seperti yang terdapat dalam buku teks, iaitu huruf pertama setiap perkataan ni huruf besar kecuali 除了 kata sendi nama, iaitu ke, di, dari, daripada, dan beberapa kata sendi nama kalau kita guna ya, ke tak payah huruf besar yang huruf pertamanya, sama juga dengan di, dari, pada, kepada dan daripada, semua tu. Baik. Terdapat pilihan kedua sekiranya anda rasa anda tak yakin adakah tu perkataan tu ialah kata sendi nama. Jadi untuk selamat anda tulislah semua huruf besar. LAPORN, semua huruf besar. Baik. Tajuk laporan mesti ditulis di tengah-tengah. Anda susun ya, ataupun anda agak-agakkan di mana kedudukan tengah-tengah tu. Tulis di tengah-tengah supaya laporan anda nampak lebih kemas ya. Baik, seterusnya kita lihat untuk perenggan yang pertama. Seperti karangan penceritaan yang lain, anda boleh melihat yang pertama, tanya diri anda sendiri. Bila diadakan? 几时? Anda lihat ni ya. Bila. Untuk yang ni, bila pada 27 Mei. Settle ya, bila. Okay. Kemudian tanya anda, siapa? Siapa di sini? SJKC Taman Sepadu. Kemudian tanya lagi diri anda, di mana? Museum Datuk Sim Moyo di Jalan Laksamana Cheng Ho. Selesai. Okay. Kemudian tanya buat apa? 做什么呢? Mengadakan lawatan cangkuang. Okay. Dan yang seterusnya, beri perhatian untuk laporan. Biasakan diri anda menulis berapa orang murid yang ikut serta dan guru pengiring. Mesti ada guru pengiring ya. Ni, anda lihat sebanyak 40 orang murid dan 4 orang guru menyertai lawatan ini. Anda memilih untuk menulis sebanyak 40 orang murid diiringi oleh 4 orang guru. 4个老师带领 diiringi 4 orang guru menyertai lawatan ini. Baik ya. Jadi ingat apabila anda menulis laporan, perkara pertama tulis tajuk dulu di tengah-tengah. Perkara kedua, mulakan perenggan pertama dengan 5 perkara. Keluarkan sebelah tangan anda 5 perkara. Yang pertama, tulislah bila. Kedua, siapa. Yang ketiga, di mana. Dan yang keempat, buat apa. Dan yang terakhir, tulis berapa orang murid dan berapa orang guru. Maka selesai perenggan yang pertama. Baik, perenggan yang kedua. Untuk perenggan yang kedua, ini perenggan yang pertama tadi ya. Perenggan yang kedua sentiasa ingat bahawa kita menulis tujuan, muti. Tulislah sekurang-kurangnya 2 tujuan. Ya, 2 tujuan. Kalau anda ada 3 tujuan pun boleh. Baik, tujuan kita mulakan dengan rangka yang macam ni. 每一次你开始的时候就是用这个纲要就是最正确的了。那就是tujuan lawatan ini adalah untuk. Ni ni的第一个目的。Anda tulis tujuan yang pertama. Kemudian, untuk tujuan yang kedua, mulakan dengan penanda wacana selain itu. Okay, 如果你要继续新的一个目的，那你就写第二个目的，你先用 selain itu. 如果你还有第三个目的，你就用 di samping itu. 在这边哦 di samping itu. 在这里你就写 di samping itu, koma. Okey, sama-sama第三个目的. Boleh? Jadi perenggan kedua, biasakan diri anda hanya menceritakan tujuan saja. Tujuan lawatan ini adalah untuk, ini tujuan yang pertama. Selain itu, tujuan yang kedua. 如果还有 tujuan ketiga, kalau ada tujuan ketiga, tulis di samping itu, 然后写 tujuan yang ketiga. Faham? Baik. Perenggan
Perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga di sini ada sedikit yang perlu anda ubahkan, di mana di sini ya seperti saya kata tadi mula ke dalam sedikit ya. So pada sepatutnya bermula di sini ya, pada. Baik, anda beritahu pukul berapa anda sampai. Jadi pada pukul 9 pagi anda sampai. Siapa yang menyambut anda? Kalau anda melawat ke kilang biasanya pekerja atau pegawai. Tapi biasa kalau anda melawat ke muzium ataupun anda melawat ke tempat-tempat tertentu, contohnya balai bomba, balai polis, biasanya yang menyambut kedatangan ialah pegawai. Oh, ya siap pegawai, siap pekerja. Kamu tulislah pegawai. Ini ya, orang ini kita rujuk pegawai. Jadi dia adalah pegawai muzium. Jadi tulis menyambut kedatangan dengan tangan terbuka. Tengok, ini ialah simpulan bahasa yang pertama. Huang Ying nilai tangan terbuka. Yang kedua anda tulis pasang telinga. Zui ting, ni juga pasang telinga. Jadi anda sudah ada dua simpulan bahasa. Okay, pastikan struktur ayat ditulis dengan baik ya. Okay, pegawai muzium menyambut kedatangan dengan tangan terbuka. Halo, Huang Ying 我们。然后 kita guna beliau. 因为它是受尊敬的, yang ada jawatan, yang dihormati. Jadi kita guna beliau ya. Beliau membawa kami ke sebuah dewan untuk mendengar taklimat ringkas. Ya, apa-apa saja lawatan, perkara pertama yang dilakukan adalah mendengar taklimat. Anda tambah satu, taklimat ringkas. 简单的 taklimat ringkas. Tentang sejarah kaligrafi dan sejarah Muzium Datuk Sim Mo Yu. Jadi kami pasang telinga dan mendengar taklimat mendengar dengan teliti taklimat yang diberi. Ni 注意听 pasang telinga sesuai 注意听 Baik, perenggan seterusnya. Tadi perenggan yang tadi kita melihat tentang kita menulis tentang taklimat. 那么接下来我们就写整个参观的过程 Anda melihat. Jadi setelah kosong satu perkataan juga. Setelah selesai taklimat, kami beredar dari dewan untuk melihat pameran. 所以我们去礼堂, 我们 beredar dari. Kita tengok dekat sini ya. Beredar dari 是离开. Okay? 离开礼堂 beredar dari ya, 因为 dewan 是 tempat, kita guna dari. Melihat pameran yang diberikan. Okey, kamu tulis apa yang kamu dapat lihat, dapat buat, dapat dengar, dapat rasakan. 全部你所想到的、看到的、发现到的, kamu tulis di perenggan ini ya. Jadi kita guna ni mengenali tokoh silam, 我加一些字进去，老师加 secara jelas 更详细的，这里老师加一些的字secara jelas tokoh silam tokoh silam 以前的那些对我们有贡献的那些人物yang terlibat dan berjasa kepada perkembangan发展seni kaligrafi Cina. Jadi apabila kita melawat, kita memang akan mencatat maklumat. 我们会记录一些的资料 dan informasi berkenaan apa yang kita lihat tadi ya. Jadi ini adalah perenggan untuk menceritakan perenggan yang mana kita sudah pergi melawat. Baik. Untuk bahagian yang pertama ini, kita dapat lihat. Jadi kita lihat dekat sini ya. Saya lukis mula di sini tadi. Ini adalah bergambar. 这个就是bergambar. Manakala yang ini, yang ni, saya akan berjual merujuk kepada di sini tadi. Okay. Macam mana kita tulis? Jadi kita tulis pada akhir lawatan. Jangan lupa kosonglah satu perkataan. Pada akhir lawatan, kami bergambar. Ini kami bergambar sebagai kenang-kenangan. Kami juga membeli cenderamata. Cenderamata 纪念品 sini ya. Yang unik, 很特别的 cenderamata yang unik. Di gerai yang menjual, 这是摊位 yang menjual 卖
pelbagai jenis. Kalau anda tak mau tulis pelbagai di sini, anda boleh memilih untuk tulis berbagai. Ya, berbagai. Okey, berbagai ayat dash. Okey, sempang bagai. Ye, 四个类哦。Okey, berbagai. Anda boleh tulis pelbagai jenis ataupun anda memilih untuk tulis berbagai-bagai jenis. Ye, 四个种各样哦。Hasil kaligrafi Cina. Jadi selesai untuk gambar tersebut. Baik, perenggan yang terakhir sama juga 01 perkataan jarakkan. Anda tulis bilakah selesai. Lawatan kami selesai pada pukul 11 pagi. Ingat, perenggan terakhir untuk laporan tulis 2 perkara. 1, lawatan anda tamat ataupun selesai. Yang kedua, tulis kesimpulan tentang apa yang anda peroleh. Pendapat anda, apa yang anda fikirkan ataupun apa yang anda rasakan. Biasa kita tulis kami berasa gembira. Jadi kita boleh tulis banyak lagi perkara selain daripada menulis kami berasa gembira. 当然不是说不可以写kami berasa gembira. 不过还有很多东西你可以写来代替kami berasa gembira. Baik. Lawatan kami selesai pada pukul 11 pagi. 好，这些是他们的想法。Kesimpulannya, lawatan ini memberi banyak faedah. 他讲很多好处。你不要写 faedah, 你可以写 kebaikan 或者是 manfaat dan pengetahuan kepada murid-murid. Lepas tu, jangan lupa kerana kita menulis laporan. So, laporan disediakan oleh 我讲了，为了不让我们忘记，你在同一排记得写日期、tarikh dan bulan ini huruf besar semua sekali ya. Kemudian tanda tangan. Okey, tanda tangan italikkan sahaja nama anda yang ringkas, garis, tulis nama anda dalam kurungan, tulis dengan semua huruf besar ya. Jawatan anda, jawatan mesti setiausaha, koma, nama persatuan ataupun kelab, so persatuan sejarah, koma, nama sekolah anda. Baik, anda boleh akhiri dengan satu baris, satu ayat macam ni, seperti ini atau anda boleh tambah lagi. Murid-murid berharap. Kesimpulannya, lawatan ini memberikan banyak faedah dan pengetahuan kepada murid-murid. Nokta. Murid-murid berharap agar seni kaligrafi Cina tidak pupus di telan zaman dan kekal sehingga generasi seterusnya. 就是我们把已经学到的东西，之前我们学很多关系到这些我们可以再用过 gunalah ayat tersebut. Jadi kita dapat 3 ayat untuk perenggan yang terakhir. Baik, boleh Sehingga ini sahaja, saya harap anda faham tentang cara-cara untuk menulis laporan dan mahirkan diri untuk menulis laporan ya. Perhatikan format dan selesaikan tugasan anda. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih.